Hello everyone, welcome to my presentation. My name is Dr. Muhammad Muhaizam bin Musa and I will guide you throughout this presentation. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton kita. Sebelum kita memulakan sesi webinar kita, saya ingin menjemput wakil dari AJK Protocol dan Disiplin Review Consultant bagi memberi sedikit peringatan berkenaan etika para peserta dalam mengikuti sesi webinar ini. Dipersilakan AJK Protocol dan Disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nah, ini akan memulai acara dengan pada peserta yang tak ikut webinar ini. Harapkan agar semua dapat memberi kerjasama dan memberikan sepenuh perhatian sepanjang webinar ini. Okey, baiklah. Jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dinyatakan di ruangan komen live FB kita. Speaker kita pada hari ini akan menjawab soalan-soalan yang akan ditanya. Tuan-tuan dan puan-puan juga diharapkan dapat mengikuti webinar ini sehingga ke akhir majlis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada AJK Protokol dan Disiplin kita. Okey, tanpa melengahkan masa, kami akan memulakan sesi webinar ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya dari Review Consultant ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa menyertai webinar ini. Pihak penganjur pada hari ini merupakan barisan pelajar tahun akhir jurusan Komunikasi Media Baharu, Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi ICOM Universiti Malaysia Perlis. Untuk makluman hadirin sekalian, tujuan webinar ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang kepentingan pembelajaran atas talian untuk terus dijalankan bagi memastikan kelangsungan status pengajian para pelajar supaya tidak ketinggalan dalam menjamin masa hadapan. Sesi Q&A akan dilakukan selepas webinar ini tamat. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini yang berusaha Dr. Muhammad Muhaizam Musa, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia. Seterusnya yang diraikan pensyarah bagi subjek KUT 405, Seminar in New Media, Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Cabaran Sistem Pembelajaran Online Universiti. Saya dengan ini serahkan webinar ini kepada speaker jemputan kita tanpa melengahkan masa lagi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang berada di sini. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur kerana sudi untuk menjemput saya ke sesi ini. Saya rasa dalam keadaan semasa yang berlaku di seluruh dunia, kita sememangnya sebagai akademik dan juga pelajar menghadapi satu keadaan yang dipanggil the new norm, norma baru, yang mana kebanyakan daripada urusan yang biasa kita lakukan di dalam sesi kehidupan kita hari-hari makin berubah dan lebih kompleks. So sememangnya terdapat pelbagai cabaran lah yang kita hadapi di dalam era semasa, tapi satu perkara yang boleh kita banggakan dalam sistem pendidikan kita adalah kita sentiasa di Malaysia terutamanya sentiasa menekankan kepada pendidikan kepada pelajar sama ada di peringkat sekolah rendah maupun di peringkat universiti, berkaitan dengan pendekatan berfokuskan kepada pelajar ataupun student centered learning. So bila benda ni berlaku, so apa yang dilihat, sistem pendidikan kita sentiasa memfokuskan kepada apa yang diperlukan oleh pelajar dan juga apa yang perlu disediakan untuk pelajar dapat bersedia untuk menghadapi kerjaya baru di masa hadapan. So tanpa melengahkan masa, saya ingin ke slide saya yang telah saya sediakan
So pertama sekali, topik yang telah diberikan oleh saya adalah berkaitan dengan cabaran sistem pembelajaran online universiti. Baik, apa yang saya ingin tekankan pada pagi ini adalah apa yang ingin dicapai oleh pelajar. Dalam sistem pendidikan online, kami ahli akademik ingin memfokuskan kepada beberapa kemahiran. Sebab kemahiran-kemahiran ini amat perlu kepada pelajar untuk menyediakan diri mereka menghadapi situasi pekerjaan di masa hadapan. Kita tak boleh nak lihat sistem pembelajaran kita sama ada secara atas talian ataupun face to face hanya kepada keadaan semasa. Kita perlu menjagakan kepada masa hadapan, dan apabila ini berlaku, keadaan semasa iaitu di mana pelajar tak boleh berjumpa pensyarah, so perkara yang asas masih lagi ditekankan, iaitu 3 benda yang dijangkakan untuk pelajar adalah pertama dia berinteraksi dengan berkesan ataupun mempunyai social skills, dan keduanya pelajar dijangkakan dapat menyelesaikan masalah. So penyelesaian masalah amat penting, kemahiran ini. Dan ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat ataupun dipanggil lifelong learning. Okey, so kita lihat apa yang saya ingin tekankan adalah kemahiran social skills, kemahiran penyelesaian masalah, dan juga untuk pembelajaran sepanjang hayat perlu digarap oleh setiap pelajar dengan menggunakan keadaan ataupun tools yang mereka ada pada sekarang di hadapan mereka, iaitu di rumah ataupun di college masing-masing lah. So apa yang saya ingin tekankan di sini, sama ada pelajar itu belajar secara sendiri ataupun dibimbing oleh pensyarah masing-masing ketika menjalani pembelajaran secara atas talian, para pelajar harus bersedia untuk meningkatkan diri dengan 3 perkara asas ini. Dan apa yang saya lihat, kebanyakan daripada pelajar sentiasa ataupun setengah pelajar kita lupa akan aspek apa yang perlu mereka pelajari ketika mereka belum lagi mengikuti sebarang kuliah. Sebab kebanyakan daripada pelajar universiti masih lagi menunggu para pensyarah untuk memulakan carahan mereka. Now, apa yang saya ingin cadangkan adalah aspek social skills boleh mereka, para pelajar pelajari dengan melihat kepada sumber-sumber seperti YouTube dan juga lihat kepada social media lain yang memberi kesan yang positif dalam pembelajaran seperti Twitter dan juga LinkedIn. Selain daripada WhatsApp tu tak berapa membangun, sebab kita ketika anda berada di depan komputer ataupun depan handphone, anda tidak dibimbing. So semasa anda mempelajari sesuatu pengetahuan, anda perlu meluaskan ruang lingkup komunikasi anda kepada social circle kamu yang lebih berkesan lah. So antara yang para pelajar perlu bersedia adalah cuba luaskan komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain, bukan sahaja social circle di kalangan rakan-rakan kamu yang kamu kenal, tapi juga rakan-rakan pelajar lain di seluruh dunia. Sebab mereka pun ada seperti kamu juga yang ingin mempelajari pengetahuan. So bila kamu meluaskan social circle melalui interaksi di dalam sama ada di Facebook ini, okey, ataupun di dalam Twitter ataupun LinkedIn, maka anda dapat mendalami
ilmu-ilmu yang lebih berkesan ketika anda ingin mempelajari secara atas talian bersama pensyarah. Now, skill yang kedua anda boleh cuba selesaikan, cuba dapat adalah penyelesaian masalah. Now, apabila perkara ini anda perlu jangkakan untuk mendapat, apakah kaedah yang perlu digunakan oleh pelajar semasa pembelajaran online adalah cuba untuk mewujudkan satu rangkaian kumpulan perbincangan bersama rakan-rakan. Jangan harapkan anda belajar seorang-seorang saja. So, cuba kumpul beramai-ramai atas talian, sama ada di dalam seperti yang kamu ada grup WhatsApp. Tapi bagi saya grup yang paling berkesan untuk pembelajaran adalah di dalam Facebook. So di situ Facebook tu jika anda inovasi, anda boleh createkan satu Facebook page ataupun Facebook yang hanya disertai oleh rakan-rakan kamu yang kamu kenal di dalam kelas. So boleh kamu berbincang dengan lebih berkesan. Baik, yang ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat. So apa yang saya lihat, pelajar sentiasa perlu berusaha untuk menerapkan ilmu yang lain daripada di dalam kuliah mereka, seperti menggunakan teknologi video recording ini. So dengan meluaskan knowledge yang ada pada kamu dengan mempelajari ilmu yang lebih daripada apa yang sepatutnya, anda dapat mengaplikasikan ini untuk membantu pembelajaran anda dengan lebih berkesan. So sebab ini tidak ada di dalam silibus. So apabila anda berada di dalam situasi pembelajaran online, sesetengah itu anda perlu menyelesaikan dengan sendiri, penyelesaian masalah dengan sendiri, sebab itulah yang diharapkan oleh para pensyarah. Sebab para pensyarah tidak mampu untuk membimbing anda secara direct ataupun sentiasa membimbing kamu, sebab di atas talian ini antara kekangan yang dihadapi adalah nombor satu, para pelajar mungkin menghadapi masalah untuk mengikuti secara maya, secara live bersama dengan pensyarah setiap masa disebabkan oleh data yang mereka ada bersama ketika itu. So disebabkan itulah para pelajar harus bersikap lebih kreatif untuk mengetahui apakah kaedah yang terbaik supaya mereka dapat mendalami ilmu tersebut. Antara cara dia dalam pembelajaran sepanjang hayat adalah cuba untuk melihat video-video di dalam YouTube, dan juga cuba lihat di dalam internet, baca artikel tertentu, ataupun yang paling menjadi trend ketika ini adalah dengan mengikuti kursus-kursus percuma yang ditawarkan oleh mereka di dalam beberapa laman sesawang seperti Open Learning. So ini adalah perkara yang boleh dilakukan oleh mana-mana pelajar untuk belajar secara percuma untuk apa-apa pengetahuan yang mereka ingin dalami. Seperti saya pun cuba mempelajari ilmu yang baru dengan melihat kepada apa yang terdapat di dalam internet. So sebanyakkan ilmu yang saya belajar seperti set up video ini adalah melalui YouTube saja, tanpa perlu pergi ke kelas secara fizikal. So itulah kebaikan teknologi. Okey. So saya ingin berbincang seterusnya, apa yang terdapat di dalam perbincangan ini adalah apa yang perlu pelajar laksanakan. Ini adalah penting untuk saya terangkan di sini. Pertama sekali, pelajar perlu semasa mereka duduk di dalam sesi pembelajaran secara atas talian, mereka perlu mengendalikan mesyuarat secara atas talian, membuat keputusan atas talian, dan juga menyampaikan pandangan dan berbincang. Ini benda yang perlu para pelajar lakukan secara aktif. Sebab ketika kita membuat kuliah secara face to face,
pensyarah menghadapi kekangan untuk membuat satu sesi di mana para pelajar boleh berbincang di dalam kumpulan yang tertentu, sebab semasa sesi syarahan, pensyarah perlu menghabiskan presentation, dan kemudian dalam masa yang diberikan, iaitu mungkin dalam 1 jam 20 minit, tak dapat untuk pensyarah membenarkan pelajar untuk berbincang semasa kelas. Tapi di dalam pembelajaran atas talian ini, pelajar mampu untuk melaksanakan perkara ini secara sendiri, tanpa ada arahan daripada pensyarah. Tapi atas inisiatif pelajar tersebut, so melalui teknologi yang sedia ada, seperti yang saya gunakan, iaitu seperti Microsoft Teams, pelajar-pelajar mampu untuk melaksanakan dan mengendalikan mesyuarat dalam kumpulan dan juga membuat keputusan atas talian dengan berkesan, dan mereka dapat menyampaikan pandangan yang bernas dan berbincang. Now, nombor kedua yang pelajar perlu laksanakan ketika mana pembelajaran atas talian dilaksanakan adalah para pelajar perlu mengamalkan nilai murni, ataupun boleh juga saya bagi contoh holistic value. Mereka juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan mereka menghabiskan segala aktiviti yang telah ditetapkan oleh pensyarah di dalam kuliah tersebut. Dan juga pelajar perlu amanah, maksudnya apabila pelajar melaksanakan satu aktiviti itu, pelajar perlu jangan cuba untuk meniru daripada rakan-rakan. Nah, sekiranya pelajar mempunyai masalah memahami satu konsep ataupun menghadapi masalah soalan susah, mereka boleh menggunakan pelbagai aplikasi seperti Google untuk mendapatkan maklumat. So cuba mempelajari ilmu tersebut. Persediaan tu penting apabila anda mempelajari kuliah. So dengan teknologi yang ada di hadapan kamu ketika mana pelajar-pelajar ini mengikuti kuliah secara online, mereka lebih liberal, lebih fleksibel. Pelajar-pelajar ni boleh menggunakan masa mereka untuk membuat persiapan kuliah yang lebih awal, supaya mereka ketika mana menyelesaikan sesuatu aktiviti di dalam kuliah itu, mereka mampu untuk menghasilkan tugasan ataupun participate, turut serta dalam perbincangan kuliah itu secara lebih berkesan. Tapi amanah itu perlu ada, kerana pensyarah tak mampu untuk melihat apa yang anda lakukan bila mana anda tidak berada di depan komputer. So itulah apa yang diharapkan oleh para pensyarah, para pendidik, supaya para pelajar bersikap amanah dan juga berani mencuba perkara baru. Sebab apabila pelajar-pelajar ini diberi peluang untuk mempelajari ilmu dan pensyarah tidak berada di tepi mereka, di samping mereka, so para pelajar harus mempunyai keyakinan untuk mencuba pendekatan baru, ataupun jika ada masalah, mencuba untuk bertanya dengan rakan-rakan lain. So ini adalah perkara baru, the new norm, seperti yang saya sebutkan awal-awal. Dan yang terakhir sekali, apa yang harus pelajar laksanakan ketika pembelajaran atas talian di universiti adalah para pelajar harus sedar tentang pengajaran dan pembelajaran baru, seperti yang ditekankan nanti oleh para pensyarah mereka. Mungkin pendekatan yang digunakan oleh pensyarah agak baru, seperti menggunakan Facebook untuk mengajar, ataupun menggunakan mesyuarat atas talian untuk mengajar, ataupun pensyarah menggunakan video untuk menyampaikan arahan. So itu satu teknik pengajaran yang baru yang pelajar belum mengetahui, namun atas tanggungjawab pelajar tersebut untuk mengetahui tools-tools yang digunakan oleh pensyarah,
yang digunakan untuk mengajar. Contohnya Microsoft Teams. So apabila macam saya menyampaikan syarahan, saya menggunakan teknologi perbincangan iaitu melalui Microsoft Teams. So saya membimbing pelajar-pelajar saya menggunakan aplikasi ini, dan pelajar-pelajar di dalam kuliah saya, mereka harus sedar teknik yang digunakan, dan juga para pelajar harus mempelajari bagaimana untuk menggunakan tools Microsoft ini dengan lebih berkesan, dengan cara mereka pelajari di dalam YouTube, okey, ataupun mereka baca di dalam link-link bimbingan yang telah saya berikan semasa mereka menantikan kuliah dijalankan. Dan saya rasa terakhir sekali, cabaran yang saya rasa dihadapi lah semasa universiti cuba menjalankan pembelajaran atas talian adalah, yang pertama sekali, adakah pensyarah sudah bersedia untuk mengajar secara atas talian? Bagi saya, para pensyarah memang telah diberikan latihan yang secukupnya. Dan juga kami ahli akademik sentiasa mengemaskini teknik pengajaran dan pembelajaran kami melalui bimbingan yang diberikan oleh pihak universiti sentiasa, dan juga kami sememangnya telah pun mengamalkan pembelajaran atas talian ini secara tidak langsung apabila kami menyampaikan syarahan kami dalam semester-semester yang dululah. Seperti saya telah pun mengamalkan pembelajaran atas talian ini secara sedikit dengan menggunakan aplikasi seperti Trello, seperti Facebook Live. So telah pun sebenarnya kami bersedia mengajar atas talian. Dan cabaran yang kedua yang perlu difokuskan ataupun diketahui ialah apabila keadaan semasa berlaku, the new norm berlaku, maka kita sekarang ni melihat kepada perubahan keperluan pekerjaan pada masa hadapan yang semakin mencabar, di mana bila kita lihat pada waktu sekarang, kebanyakan pekerjaan dilakukan secara work from home. So apabila berlaku situasi begini, maka para pelajar harus mengetahui bahawa jika pelajar tidak biasa untuk berinteraksi secara online, menjalankan tugasan secara amanah, mempunyai kemahiran digital seperti tahu di mana nak mencari maklumat dengan mudah. Jika pelajar tidak mengetahui apa yang mereka perlu buat secara sendiri dengan teknologi yang sedia ada, maka pelajar akan menghadapi masalah untuk membuat kesesuaian untuk pekerjaan yang mereka akan mohon apabila mereka telah habis belajar di universiti. So apa yang perlu dilihat di sini adalah universiti sentiasa melihat kepada pembinaan modal insan, dan juga modal insan yang dilahirkan oleh universiti ini akan memenuhi keperluan negara, iaitu dalam situasi semasa sekarang, iaitu era industri revolution keempat, IR 4.0. So di dalam IR 4.0 ini para pekerja dah bersedia pun untuk menggunakan teknologi secara efektif. Mereka mempunyai daya ilmu yang tinggi, persiapan yang tinggi, kesediaan yang tinggi untuk menggunakan teknologi untuk bergerak sendiri secara efektif, work from home, kerja dari rumah. So benda ini menjadi satu new norm lah untuk pekerja-pekerja yang bersedia di dalam era industri revolusi 4.0. So itulah yang perlu pelajar tahu. Tapi sama ada pelajar sedar ataupun tidak, itu masalah yang dihadapi ketika ini. Dan terakhir sekali, peluang yang boleh pelajar gunakan pada waktu ini adalah peluang untuk mencuba benda baru seperti Internet of Things, IoT.
iaitu satu elemen di dalam industri revolution 4.0, dan juga pelajar mampu ataupun kami dalam ahli akademik boleh bersama-sama dengan pelajar mampu untuk menyelesaikan cabaran global, iaitu global challenges yang dihadapi seperti masalah untuk menjimatkan waktu untuk menggunakan tenaga elektrik, masalah global. So itulah amalan yang kita cuba terapkan di sini, iaitu apabila kita menghadapi satu kekangan, maka kita perlu gunakan sumber-sumber yang sedia ada untuk membantu kita untuk menjadi insan yang lebih optimum. So itu yang perkara yang penting. Jangan rasakan ketika mana anda tidak dibimbing secara direct di dalam kelas face to face, jangan rasa anda ni tak mampu untuk menjadi pelajar yang berkesan. Gunakan peluang yang ada pada waktu sekarang ini untuk menjadi pelajar yang lebih berjaya, sebab anda sekarang ini bekerja dari rumah. So itu yang penting. Bila bekerja dari rumah, maka anda sememangnya boleh untuk menjadi insan yang lebih efektif, lebih berkesan, dan juga mampu untuk melaksanakan pelbagai kerja dalam satu-satu masa. So itu yang saya rasakan. Gunakan peluang ini untuk meningkatkan skill-skill kamu dan juga sentiasa berbincang dengan pensyarah apa yang anda ingin pelajari. Jika anda tak faham, maka communicate dengan berkesan dengan mereka. Dan jika anda menghadapi cabaran untuk memahami ilmu yang disampaikan, maka gunakanlah secara berkesan internet yang ada untuk mencari maklumat. Dan saya bagi satu tips, anda juga boleh membaca buku-buku yang berkaitan dalam ilmu yang anda pelajari secara percuma. Contohnya anda boleh ke laman web Scribd, SCRIBD. Anda boleh ke situ dan juga boleh daftar secara percuma selama 30 hari. Ataupun boleh juga gunakan peluang yang ada, baca artikel ataupun apa-apalah bahan-bahan yang ada ni. Macam saya suka lihat kepada YouTube, ataupun cuba tengok di mana ada akses percuma seperti open learning. So saya rasa itu saja saya ingin sampaikan di sini, dan saya ingin serahkan kepada moderator untuk sesi soal jawab. So saya rasa itu saja. Boleh saya serahkan kepada moderator? Ya, boleh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Muazzam Musa untuk perkongsian yang begitu padat dan juga begitu bermanfaat bagi kita yang buat masa sekarang sedang bekerja daripada rumah dan juga sedang mengadakan kelas-kelas online daripada rumah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan sesi Q&A sekarang. Okey, ada ahli-ahli saya yang sebenarnya akan mengumpul soalan-soalan anda daripada ruangan komen FB Live. Jadi jika anda ada sebarang soalan, anda boleh terus komen di live FB tersebut dan saya akan bacakan soalan anda kepada Dr. nanti. Kalau tak ada soalan boleh tanya, ahli-ahli kat sini boleh tanya juga. Okey, betul. Kalau tiada soalan daripada pihak audiens kita, daripada ahli review consultant sendiri, kalau anda ada sebarang pertanyaan daripada perkongsian doktor tadi, okey, boleh silakan tanya. Saya akan sampaikan soalan.
Saya sebenarnya tengah menunggu soalan ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada soalan dah satu. Okey, mungkin Daripada lecturer Facebook. ICOM yang sedang tonton live kita pada pagi ini boleh juga tanya apa-apa soalan. Ada soalan di Facebook tu. Cuba bacakan daripada Khalila. Oh, ada soalan lagi kali lah. Okay. Dia tanyakan tentang tips untuk kekal fokus belajar di rumah. Soalan daripada Kalilah, salah seorang ahli kumpulan kita juga. Doktor ada tips tak untuk kekal belajar di rumah? Dengan perkataan lain, macam mana nak istiqomah lah. So pertama sekali kita nasihat saya, okey, untuk kekal fokus, kita kena sentiasa amalkan doa yang bagus dan juga minum makan makanan yang sihat dan tetapkan niat tu. Maksudnya niat tu penting lah. Kalau nak belajar, okey, fokus niat tu untuk belajar. So di situlah fokus je dan cukup rehat. Kalau terlampau penat, jangan penat main game itu masalah remaja sekarang ni. Diorang penat main game sebab dalam bila tak ada kelas ni, kebanyakan pelajar ni je banyak gunakan masa untuk main mobile game. So sampai lupa untuk belajar. So itu yang menyebabkan kita hilang fokus. So seterusnya ada soalan daripada Ruben. Okey, soalan daripada Suben, sorry. Suben Rao. Bagaimana relevannya sesi pembelajaran online untuk subjek yang berkaitan dengan engineering? Sebab ada subjek memerlukan seperti untuk melukis dan sebagainya. Ya, betul juga Doktor, sebab kos kami rasa okey lagi nak buat online class sebab macam mana untuk kos yang engineering yang diorang memerlukan pergi lab dan sebagainya. Okey, jika anda explore, contohnya dalam tool yang saya gunakan ni, Microsoft Teams, pelajar dia akan ada satu section dipanggil kelas notebook. So dalam kelas notebook ini, setiap macam nota buku lah. So setiap pelajar ini dia akan gunakan nota buku atas talian ataupun dipanggil digital book lah untuk melukis sendiri. So anda boleh gunakan kelas notebook ini, gunakan mouse tu untuk lukis apa yang berkaitan dengan engineering lah. So lebih berkesan lah daripada ambil gambar sahaja kan. Tu pulang kepada kreativiti pelajar tersebut. Okey, baik. Ada satu lagi soalan Doktor daripada Sulaiman Daud. Okey, adakah pembelajaran secara online akan digunakan lagi dan meningkatkan penggunaannya walaupun habis penularan wabak COVID-19 ini? Okey, soalan ini berkaitan dengan kaedah pengajaran. Apa yang anda perlu faham, setiap kursus itu mempunyai course learning outcome ataupun apakah hasil pembelajaran daripada kursus. So kaedah yang digunakan oleh pensyarah mengikut kepada kreativiti pensyarah masing-masing. Tapi apa yang perlu dilihat, apakah hasil yang didapat itu mampu untuk mencapai kursus learning outcome tersebut lah. Now, jika dilihat, kita ada kaedah pembelajaran secara flip classroom ataupun itu kita panggil kaedah pembelajaran menyerahkan kepada pelajar lah, flip. So bila flip, pelajar ni akan menghasilkan kerja sendiri dan mereka serahkan kepada pensyarah untuk dinilai. So bila kaedah komunikasi yang berkesan adalah secara atas talian, maka itu akan diteruskan. Namun jika selepas habis COVID ini, jika pensyarah mengatakan okey, masing-masing boleh berjumpa dengan pensyarah secara face to face, masih lagi menggunakan kaedah teknologi inilah, itu flip classroom. So tak saya rasa yang penting adalah adakah pelajar itu mampu menggunakan teknologi untuk menghasilkan kerja yang lebih berkesan. Sama ada atas talian ataupun tidak, itu tak perlu tekankan sebab
kita sekarang ni atas talian ataupun secara face to face sama saja, sebab di setiap kelas secara fizikal kita ada projektor kan. Ya, betul. So anda sebenarnya menunjukkan apa yang perlu anda share dengan pensyarah atas projektor. So sama juga. So bila katalah saya suruh anda tunjukkan hasil kerja, so anda tunjukkan hasil kerja kamu di Facebook ini. So saya melihat, kawan-kawan pun sama yang melihat. So sama saja sebenarnya. Cuma sama ada sekarang ni persoalan je pendekatan student centered learning dan flip classroom ini akan diutamakan ataupun just fokus kepada student learning from traditional learning. Sebab saya rasa bila itu student faham, iaitu ada perbezaan traditional learning dengan flip classroom, itu yang lebih utama. Okey. Okey, ada satu lagi soalan. Okey. So, bila dah jadi macam ni kita buat online learning, so perception dan juga penerimaan student tu penting. So, ada soalan daripada sini, adakah student harus accept benda yang online learning ni adalah is the new normal? Okey. Saya rasa online learning ni sepatutnya jadi satu new normal lah, sebab contohnya macam sekarang ni kan kita dah Facebook live ni kan, benda ni belum lagi anda mencuba, betul tak? Betul. Tapi yang penting akses je. So sama ada akses ini dapat semua orang sertai, itu persoalan yang kita perlu tanya kepada para peserta ataupun para pelajar. Sebab ada setengah-setengah keadaan, contohnya okey, macam soalan daripada Akira Aizat ni kan, dia tanya pandangan bagaimana dengan pelajar yang duduk dekat kampung ataupun tak ada line. Okey. Ya, betul. So yang mana yang tak ada line ataupun mereka yang tak ada internet, apa yang pensyarah akan buat apabila pensyarah tahu ada pelajar mereka tidak ada internet, so kami akan menyediakan bahan secara fizikal, okey, iaitu kita akan copy dalam thumb drive. Okey, kita akan apa yang perlu pelajar buat tu simpan dalam satu thumb drive dan hantar, postkan kepada mereka. So mereka boleh belajar still mengikuti kursus. Itu kaedah je. Dan bila mereka selesai dengan setiap tugasan tu, modul-modul yang disediakan, mereka akan hantar kembali kepada kami untuk kami menilai. Ataupun mereka boleh communicate dalam WhatsApp lah, kalau boleh lah. Ya, WhatsApp paling mudah. Ya. Banding app. Kalau tak ada langsung internet, maka kita gunakan kaedah post lah, tapi still pembelajaran masih dilaksanakan. Dan apa perbezaannya yang pembelajaran gaya post lah dengan pembelajaran atas talian ini? Yang gaya post ni mereka tak mampu untuk belajar secara berkumpulan, tapi secara individu. So maksudnya bebanan yang akan diberikan kepada pelajar akan berlainan lah. Sebab mereka yang belajar secara individu ni, mereka lebih mendapat cabaran lebih tinggi lah, sebab mereka belajar sendiri kan. So itu yang akan kami jadi lebih fleksibel. Tapi still, apa yang penting, objektif pelajar tersebut dicapai. Itu yang penting. Okey. Ada satu lagi doktor, soalan daripada Amin Hizir. Okey, pada pendapat doktor, adakah perubahan sistem pembelajaran pada hari ini yang mendesak para pensyarah dan pelajar untuk melibatkan diri secara online bakal membawa kepada perubahan dasar pendidikan di masa hadapan, di mana kerajaan akan mula memperkasakan sesi pembelajaran online tu secara menyeluruh? Okey, soalan ini saya nak para pelajar sedar sistem pembelajaran negara di peringkat sekolah rendah ataupun peringkat sekolah ataupun IPT lah, kami sememangnya sentiasa membuat perubahan di mana yang seperti yang saya tekankan awal, berfokuskan kepada pelajar ataupun student centered learning dan juga kepada keperluan industri semasa, iaitu industri Revolution 4.0. Okay? So dalam industri 4.0 ini, pelajar-pelajar ni kena melengkapi diri mereka dengan kemahiran baru, iaitu digital learning, kan?
Macam mana mereka nak jadi, lagi satu konsep, macam mana mereka nak jadi satu mindset, kita panggil digital maker. So pembelajaran yang mana mereka ni menggunakan teknologi untuk menghasilkan kerja mereka. So sama ada aspek melibatkan diri secara online, kami telah ataupun ahli akademik telah lihat ini telah pun menjadi satu trend yang awal, dah lama dah. Tapi sama ada sedar tak sedar lah. Sebab apa? Contohnya online ini kita boleh sebut online secara synchronous, atau synchronous ni bermaksud secara live. Macam gini lah, macam kita buat Facebook live kan. Ya, betul. Itu synchronous. Ataupun online secara asynchronous. Asynchronous ni maksudnya anda melihat satu bahan yang boleh dimainkan kemudian. Okey, contohnya video. Tapi bahan-bahan ini disampaikan online, contohnya kepada email kamu, ataupun kamu lihat bahan ini di dalam portal kan. So sebenarnya benda ni online ni telah lama pun diamalkan sebelum pelajar-pelajar diminta untuk tidak hadir ke kelas secara fizikal. Namun apa yang akan dilihat oleh para pendidik, especially pihak kerajaan dalam dasar pendidikan, perkara utama yang perlu mereka tekankan di sini adalah untuk bukan sahaja untuk memperkasakan sesi pembelajaran yang menggunakan online, tapi mereka perlu melihat sama ada mampu ke tidak kerajaan untuk meningkatkan akses internet kepada seluruh masyarakat. Sebab untuk menyampaikan apa-apa sesi pembelajaran online ni, perkara penting ni akses internet, infrastruktur itu dah sedia ke tidak pembelajaran atas talian lah. Sebab memang pun masyarakat di hujung sekali, generasi ini perlu persiapkan diri untuk bekerja dari rumah ataupun mampu untuk kerja sendiri. So maksudnya kamu pelajar-pelajar ini dah bersedia untuk tak perlu hadir ke kelas dah. Face to face macam ini pun dah cukup dah. Tapi pandai dah tahu buat kerja apa. Ikut arahan pensyarah lah. So itu kot. Okey, Doktor, satu lagi soalan daripada Faizul Anwar. Okey, pada pendapat doktor, kita ada banyak apps kan, ada lecturer yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Zoom. So, pada pendapat doktor, apakah apps atau software yang paling fleksibel untuk kegunaan para lecturer untuk mengajar student dengan lebih mudah? Semua software ni bagus. Google Classroom pun bagus. Apa yang saya guna sekarang ni, Microsoft Teams bagus, ataupun gunakan Zoom bagus. Yang penting sekarang ni bahan yang pensyarah gunakan untuk pelajar baca, adakah bahan tersebut digunakan secara optimum ataupun tidak oleh pelajar. Itu yang saya nak share ni. Sekiranya pelajar ingin tahu software apa yang paling bagus untuk pelajar gunakan, itu soalan yang sepatutnya pelajar tanya. Software yang bagus pelajar gunakan untuk belajar secara online adalah saya panggil software transcribe. Tafsir, pentafsiran. Sebab kita tak faham, pelajar-pelajar sekarang ni menghadapi masalah pemahaman dari segi bahasa. So apa yang saya boleh cadangkan, boleh anda pergi ke internet, okey, contohnya Internet Explorer. Dekat situ ada satu apps kita panggil immersive reader. Sebab dalam Internet Explorer tu ada tool kita panggil immersive reader. Situ mereka akan belajar apa-apa artikel ni translate kepada bahasa yang mereka nak gunakan. Ataupun kalau mereka gunakan browser Google Chrome, mereka boleh gunakan Google Doc. Okey, Google Doc ni kamu boleh buka dalam Google, lepas tu kat situ ada transcribe, di mana apa-apa bahan boleh ditafsirkan ataupun boleh kita buat digital note taking. Iaitu kalau kamu cakap, dia akan cakap, komputer akan tuliskan. So itu tool yang bagus. Okey. Okey, baik doktor. Ada satu lagi soalan daripada Indu Senra. Hi doktor, online learning needs even more intense requirement for self-direction and self-discipline.
how do you think we students could attain it? Okay, well, when we have self-direction and self-discipline, I agree that the students must be aware what they need to do. Okay, number one, what you should do is that you have to see what does the lecturer or your instructor is asking to do. For example, what is the assignment that has been asked for you to produce, and then how will you be evaluated. So when you know what to do and what are the assessment going to be, then you will set your objective. So when you know your objective, you know what to achieve, you will be more aware of what you need to be directed. Now, of course, everything goes to whether or not do you have the right motivation. Now, if you don't have the right motivation, then you might ended up being boring lah. Sebab kamu tak ada motivasi. So always think about what motivates you to become a better student. So always in doing self-direction learning, self-discipline, always for me, the best way for you to get the motivation is please read books. Buku-buku berkaitan dengan motivasi. Contohnya, the best book is the Habits of a Good Successful Person. Okay, Good Habits of the Stephen Covey. Good Habits of a Successful Person. So by reading your books, okay, buku-buku ni bukannya satu buku yang kena beli, sebab sekarang ni banyak akses percuma. When you read books, motivational books, then you will have more sense of awareness what is happening, and you get self-direction more and self-discipline better. Okay. Alright. Okay, soalan seterusnya daripada Rauzatul Firdaus Purkan. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya pendapat doktor, adakah sistem pembelajaran atas talian ini wajar diteruskan ataupun tidak jika dilihat daripada pelbagai aspek, contohnya kekangan-kekangan yang dihadapi seperti capaian internet, masalah persekitaran, amnya kita sedia maklum di rumah mungkin lebih banyak gangguan dan sebagainya. Okay, let me put this into scenario. Saya bagikan senario macam inilah. Selepas kerajaan dia tarik balik untuk pelajar boleh hadir di dalam kuliah, namun apa yang perlu menjadi satu kesedaran lah, is that you continue, teruskan dengan apa yang telah diamalkan, iaitu sebab pelajar-pelajar ni bila mereka kembali ke kampus masing-masing, of course dekat situ dah ada dah akses internet yang biasa kan. So teruskanlah gunakan contohnya komunikasi melalui Facebook Live, okay? Komunikasi melalui Google Hangouts. Teruskan dengan pembelajaran online, sebab saya rasa apa yang berada di minda pelajar adalah mereka ni tertekan sebab tak jumpa pensyarah. Saya tak tahu sebab apa. Diorang ni suka sangat jumpa dengan kawan-kawan. Sebab saya tengok bila duduk dengan dalam classroom, diorang bukannya fokus untuk dengar pun, diorang tengok, duduk, lepas tu kacau kawan-kawan lain. Itu kerja you all. So apa yang saya rasa perlu kita belajarlah hari ni, keberkesanan belajar itu, adakah kamu dapat mencapai ataupun tidak? Sebab semua ini bergantung kepada diri sendiri. Contohnya ada pelajar je ada kekangan untuk tak dapat internet. So bila tak dapat internet, so macam mana untuk pelajar tersebut mendapatkan peluang untuk dapat belajar berkesan? So kontak kepada pensyarah, kata saya perlukan bahan. So pensyarah akan hantar bahan. So pelajar tersebut perlulah belajar sendiri macam mana nak selesaikan masalah dengan sendiri. Sebab saya kalau tengok kepada slide yang saya cakap, problem solving skill, skill kemahiran menyelesaikan masalah. So pelajar ini jangan tak buat apa-apa. So mereka perlu buat sesuatu supaya selesaikan masalah. Jangan komplain sahaja. Sebab kalau komplain tak dapat apa-apa. So
saya rasa macam contohnya kita buat sesi Facebook Live ini adalah untuk memberi kesedaran kepada rakan-rakan kamu sama ada di rumah ataupun di kampus supaya stop going to use internet in your handphone to play the mobile game. Berhentilah gunakan masa yang kamu terluang ini daripada main PUBG tu. Stop it. Use your data, gunakanlah data yang ada di dalam handphone kamu untuk mula belajar. Contohnya macam mana nak communicate dengan berkesan dengan kawan-kawan. Macam mana kamu nak hasilkan tugasan dengan lebih bagus. Okay? Contohnya macam gini, kan, kita buat satu sesi Facebook Live. Sekarang ni kamu dah tahu apa itu Microsoft Teams. Macam mana nak mula meeting dengan kawan-kawan, macam mana contohnya nak bercakap apa, kan. So please, pensyarah pun is learning their mistakes, okay, dalam online learning lah, because kita semua ni tak ada satu manual yang official macam mana pensyarah kena buat. It's all about doing belajar macam mana buat sesuatu dan belajar dari kesilapan. It's not always perfect, but apa yang perlu adalah pensyarah dan juga pelajar belajar sama-sama bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran tersebut. Dan jika rasanya pembelajaran secara atas talian ini tidak langsung memberi kesan pemahaman pelajar, kemungkinan besar pelajar tersebut perlu tidak fokus. Sebab mungkin dalam situasi berada di rumah contohnya, ataupun berada di dalam bilik kuliah, berada di bilik kampus, kan, kawan-kawan asyik kacau je lah, asyik bising, kan. So saya rasa cara yang terbaik adalah cubalah kalau ada peluang, bila kerajaan dah benarkan untuk bergerak, cubalah cari tempat yang sesuai, yang selesa, yang tak ada gangguan. Belajarlah secara atas talian. Okey? Okey, baik Doktor. Ada soalan daripada Morgan Das. Dia memohon, dia sangat-sangat berharap Doktor akan menjawab soalan dia. Okey, saya percaya ramai pelajar yang tertekan dengan keadaan semasa pandemik ini. Banyak cabaran yang mereka harungi sepanjang sesi pembelajaran online. Jadi boleh Doktor kongsikan cara menangani tekanan yang dialami oleh para pelajar yang belajar dari rumah? Okay, thank you Morgan Tas. Okay, apa yang saya ingin kongsikan, saya punya pengalaman semasa ketika ini saya buat survey lah dengan pelajar-pelajar saya, tanyakan tentang situasi mereka, perasaan mereka, dan ada segelintir daripada mereka mengatakan mereka tertekan sebab mereka tak tahu buat apa-apa. Now, untuk menghilangkan tekanan semasa waktu sekarang ini, apa yang saya boleh cadangkan pelajar-pelajar ini, okay, first thing, tengok kepada kalender kamu. Okay, buka kalender, okay, tengok sesi pembelajaran kamu bermula bila dan tamat bila. Okey. Okey, tengok, lepas itu tandakan. Sekiranya pensyarah-pensyarah kamu dah kata dah akan ada sesi live. Okey, sesi pembelajaran sekian-sekian tarikh. Okey, tandakan di kalender tersebut tarikh-tarikh tersebut, apa sesi tersebut bila, kan. Kemudian itu dalam ruangan kosong itu kamu boleh isikan jadual lah. Okey, rutin yang positif. Sebab sekarang ni tekanan tu datang daripada kamu tak tahu buat apa. You don't know what you are doing or you supposed to do. So, planning can help you to reduce your stress. Itu. Dan kalau boleh dalam kalender itu tetapkan hari-hari untuk kamu gunakan, contohnya communicate. Contohnya gunakan macam ni Microsoft Teams, apa semua, kan. Software-software yang ada ni, yang percuma ni, contohnya Google Hangouts rasanya percuma. Ya, betul. Gunakan itu untuk communicate dengan rakan-rakan dalam kuliah kamu untuk selesaikan projek. Because you need to finish your project anyway. Pada pelajar-pelajar, so gunakan masa, kita tetapkan schedule yang bagus, sebab in order for you to reduce your stress, you first thing
kena manage your workload. Itu pelajar kena buat. And finally, apa yang pelajar boleh buat, tekanan itu kena identify. Tekanan apa? What is the pressure? And then you need to discuss with your, saya rasa setiap IPT ada dia punya counselling center kan. So get in touch with your counselor lah. Tell what is the problem. Or at least communicate with your lecturer. Komunikasilah dengan pensyarah kamu. Itu cara yang saya rasa boleh kurangkan tekanan. Okey, harapnya soalan Morgentas tu terjawab. Okey, dekat saya ada lagi lebih kurang 3 soalan, Doktor. Okey. Soalan seterusnya. Okey, dalam tempoh PKP ni, apakah yang patut dilakukan kalau pelajar kekurangan barang keperluan seperti laptop, kamera dan sebagainya, sebab katanya kalau tertinggal di hostel, diorang balik dalam keadaan yang kelang kabut. Okey. Soalan dia yang mana? Soalan Daripada siapa? Daripada Herwin Tan. Okey, sekejap saya scroll je supaya nampak. Okey, so sekarang ni Herwin, I like to suggest, saya cuba cakap, kalau boleh cakap dengan pensyarah kamu, okey, kamu tak ada apa-apa bahan, tak ada apa-apa tool. Okey, internet pun kamu tak boleh nak access, kamera pun tak boleh untuk buat online session. So apa yang boleh buat, kamu minta pensyarah itu untuk hantar bahan yang printed lah. Sebab kami pun diarahkan untuk mempelbagaikan kaedah pendekatan pembelajaran. So bila kamu dapat communicate dengan pensyarah, kamu terima, maka apa yang kamu boleh buat, kamu cuba paling tidak pun tinggalkan handphone tu takkanlah tertinggal kan. Saya pun tak faham. Okey, kalau boleh communicate dengan pensyarah itu, kata saya tertinggal sekian-sekian, saya tak boleh nak tulis banyak. So nanti pensyarah akan hantarlah. Alright. Okey, soalan seterusnya, Doktor, daripada Rezkim Kai. Doktor, saya nak tanya, kami sebagai student ada kerja berkumpulan, macam mana kami nak communicate dan buat kerja dengan baik tanpa sebarang masalah dengan menggunakan talian untuk menyiapkan tugasan? Okey, soalan yang bagus, Rezki. Saya rasa boleh mulakan communicate dengan pelajar dengan WhatsApp group dulu. Okey. Kemudian kalau kamu dah biasa dengan Google Hangouts, gunakan Google Hangouts. Kalau nak lebih berkesan, cuba pergi ke IPTA ataupun tanya pada universiti kamu, ada tak mereka gunakan apa-apa software untuk online meeting. Sebab kalau Google Hangouts tu mungkin susah sikit kot untuk buat meeting secara atas talian. So cuba explore dengan universiti, tapi paling tidak pun apa yang saya gunakan dengan pelajar-pelajar saya, kita communicate dengan WhatsApp saja. Sebab dalam WhatsApp tu kamu boleh share bahan-bahan juga kan. Itu paling mudah lah kot untuk kerja kumpulan ni. Alright. Okey, soalan daripada Akmal Fazil. Assalamualaikum, Doktor. Saya ada kesulitan memahami sesuatu. Jika tiada perhubungan semuka dengan lecturer, saya rasa nak maksudkan, adakah doktor mempunyai pencerahan tentang bagaimana video calling boleh mengatasi perkara ini? Okey, tentang bahan, okey, kalau video calling ini boleh kita buat, tapi pensyarah dia akan gunakan video calling ini bukan untuk menyampaikan syarahan, tapi lebih kepada perbincangan. So tak ada masalah untuk pelajar gunakan video calling ini untuk buat perbincangan. Tapi yang penting sekali, kena lihat dalam video calling ini antara keperluan yang perlu ada adalah internet yang kuat, okey, dan juga
peralatan yang kamu ada. Sekiranya kamu ada laptop, gunakan laptop. Now, sekiranya kamu gunakan handphone, pastikan handphone kamu mampu merakam suara anda dengan berkesan. Sebab kadang-kadang bila kita buat video calling ini, audio yang dirakamkan itu tak cukup kuat. So anda perlu gunakan macam contohnya speaker ke ataupun mikrofon kan, handset punya tu. So kena ada lah. Kalau tak ada, so kena suggest apakah kaedah alternatif selain daripada video calling inilah. Okey. Soalan seterusnya doktor daripada Aiman Zahrin. Assalamualaikum doktor, apakah cadangan-cadangan penaik tarafan yang doktor ingin sarankan kepada KPT supaya pembelajaran online dalam kalangan pensyarah dan pelajar universiti dapat lebih lancar dan berfungsi dengan lebih efisien dan cemerlang, dengan harapan kita boleh lebih bersedia jika contohnya situasi seperti COVID ini akan berulang lagi? Okey, terima kasih Aiman Zahrin. Okey, kita harapkan yang COVID ini tak berulang lagi. Saya tak naklah ulang lagi kan sebab ini menyusahkan kita semua. Tapi we want the situasi yang sekarang ini di masa hadapan untuk dikawal. Okey. So dari saranan kepada pihak kerajaan dan juga Kementerian Pelajaran, okey, kita, bagi saya lah, saya ingin memohon agar kita mampu untuk pelbagaikan kaedah pengajaran dan penilaian yang lebih berkesan. Sebab pada waktu ketika ini, apa yang dihadapi oleh pensyarah adalah bagaimana untuk menilai kemampuan pelajar untuk belajar. Kita mempunyai rubrik. Rubrik ni adalah pengiraan markah pelajar lah. So apa yang telah diberikan oleh pihak universiti, kami diberi peluang untuk menambah baik kaedah kita menilai pelajar. Sebab situasi yang tiba-tiba kena ubah cara kami mengajar macam mana kan. So bila benda ini berlaku, fleksibel ini berlaku, maka kita mampulah untuk menilai pelajar dengan lebih fleksibel. Namun pada masa hadapan, kita sebagai pensyarah perlu menghasilkan kaedah penilaian yang lebih efektif untuk mengukur kepada penglibatan pelajar di dalam pembelajaran online. Sebab kadang-kadang kita lihat pelajar tu belajar online, tapi macam mana kita nak tahu pelajar ini mampu untuk memenuhi satu kemahiran lah. Contohnya kemahiran untuk yang tak nampak, contohnya melukis engineering tadi tu kan ada soalan tentang macam mana nak belajar engineering course kan. So macam mana pensyarah nak menilai hasil yang pelajar lukis itu satu hasil yang bagus ataupun tidak melalui online. Sebab kalau online ini kita tak tahu pelajar yang melukis itu diorang dapat dari mana. Kadang-kadang diorang copy paste saja. So sekarang ini itulah apa cabar yang pensyarah hadapi. Sebab pelajar-pelajar ni mungkin tak amanah, so mereka just copy paste kan. So kita tak tahu hasil tu original ataupun tidak. Tapi apabila ada satu rubrik yang berkesan untuk mengukur kemahiran pelajar tersebut, selain daripada melukis itu, contohnya kemahiran untuk kreatif, kemahiran untuk inovatif, rubrik innovativeness tu. So kalau benda tu ada dan diterapkan dalam penilaian pelajar, dan pelajar pun tahu apa itu inovatif tu macam mana, kreatif tu macam mana, so pelajar pun menghayati objektif tersebut, dan efektif pembelajaran yang berkesan itu akan berjaya dicapai lah. So itu sebenarnya yang harapan saya. Sebolehnya kita nak perbanyakkan lagi forum-forum macam gini yang disertai oleh semua ahli akademik dan para pelajar, terutamanya pelajar lah, supaya
student ini tahu apa yang mereka perlu buat, apa yang mereka perlu fahami dari aspek pembelajaran secara online. Jangan sahaja kita asyik bimbang mengapa perlunya teknik macam gini, masih lagi mempertikaikan lagi, padahal sekarang ini kamu perlu sedar iaitu pekerjaan masa hadapan ni dah pun berubah, yang memaksa pekerja-pekerja bekerja dari rumah, dan kemungkinan besar pada masa hadapan pekerja-pekerja nanti yang akan bekerja kena kerja dari rumah banyaklah, sebab syarikat nak mengurangkan kos untuk mereka bayar untuk electricity kan. So kamu kena bersedialah, buat persiapan dari awal untuk bekerja dari rumah macam sekarang. Okey, ada lagi soalan yang lain? Okey, saya rasa ada satu lagi soalan daripada Diana. Okey. Sekejap, saya tengah tunggu soalan. Okay, so saya rasa ni soalan last kot sebelum kita akhiri session ni. Okay, untuk pelajar, contohnya seperti pelajar tahun akhir seperti kami, kami kena tamatkan juga kita punya final year project. So kami akan adakan Viva secara online. Okay, so soalan dia, apakah pendapat doktor tentang Viva secara online? Okey, saya boleh kongsikan pengalaman daripada peringkat Universiti Utara Malaysia. Kami gunakan aplikasi Webex. Okey, Webex ni macam online meeting lah macam gini kan. So kami dah berjaya untuk menjalankan beberapa sesi Viva menggunakan Webex atas talian. So fungsi dia pun lebih berkesan dan tak ada masalah. Yang ada internet connection baguslah kan, tapi yang mereka yang ada kekangan untuk ada internet connection yang bagus, contohnya pelajar tu dia duduk di kawasan kampung, mungkin agak mencabar jugalah untuk Viva online ni. Tapi mereka yang dalam menggunakan internet yang bagus di rumah, saya rasa boleh secara online ni, tak ada masalah. Okey, ada satu lagi soalan saya daripada Azhar Amir. Assalamualaikum doktor, terdapat setengah pelajar yang tidak selesa untuk belajar secara atas talian di rumah atas sebab faktor luaran dan dalaman, seperti persekitaran kediaman itu sendiri. Jadi pada pendapat doktor, bagaimana untuk meningkatkan sosio-emosi pelajar yang berhadapan dengan situasi seumpama ini melalui penerapan pembelajaran secara atas talian? Okey. Soal ini saya nak jelaskan. Okey, saya faham keadaan di mana bila berada di rumah, kadang-kadang nak berebut internet ni ataupun berebut laptop kan. So sebab apa yang saya cuba cadangkan, apabila terima sesuatu bahan daripada pensyarah untuk belajar, kamu kena lihat ada ke tidak tempat yang sesuai untuk kamu duduk dan jalankan sesi pembelajaran. Now, kalau katalah kamu ada masalah, tak ada tempat yang senyap, so cuba invest, gunakan mikrofon, contohnya headphone speaker, headphone untuk belajar secara atas talian. Sebab saya rasa itu investment yang bagus lah. Boleh beli dalam Lazada kan, headphone speaker yang bagus lah. So untuk sosio-emosi pelajar ini, saya rasa lebih kepada macam mana kamu berbincang lah dengan orang di sekitar kamu lah. Contohnya adik-beradik kan, macam mana jangan mereka kacau apa semua. So itu yang penting. Dan yang terakhir sekali ini, kalau katalah kamu rasakan kamu tak selesa dengan apa yang berlaku sekarang ni, saya nak tanyakanlah kepada Azhar kalau langsung tak belajar tu selesa tak? So itu masalah je. Setiap yang kita berlaku ni, kita pun tak selesa.
Contohnya belajar atas talian yang tak selesa. Namun ini adalah keadaan situasi the new norm yang kita perlu hadapi, dan pensyarah cuba buat sebaik mungkin untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan berkesan. So pelajar ini perlu juga memahami apa yang berlaku, dan jika mereka rasakan ini tidak selesa untuk mereka, maka cubalah untuk mencari keselesaan. Sama ada tanya kawan-kawan macam mana diorang belajar, ataupun Azhar boleh juga tengok Facebook lain kan, macam mana diorang belajar online, belajar daripada orang lain di dalam internet. Itu caranya untuk mengurangkan keselesaan, belajar dari orang. Okey, saya rasa saya nak tunjukkan satu aktiviti last Okey, boleh tak saya minta yang ada di dalam Facebook Live ini pergi ke dalam saya punya skrin saya, cuba jawab sama ada dalam handphone ataupun tidak. Saya nak minta pandangan dari anda. Okey, mula-mula sekali anda boleh buka website ini, poll.ev.com/Muhammad Muha 085. Ada dalam skrin Facebook ini. Dan jawab kat situ. Kalau tak ada internet, bolehlah WhatsApp. Ada link kat situ. Kalau tengok kat handphone tak nampak dengan jelas kalau boleh yang mana yang ada pakai laptop tengok Facebook ni, cuba jawab kat situ, dan kita cuba tengok ada tak orang dapat respon. Sini antara demonstrasi lah apa yang anda boleh lakukan semasa anda belajar secara online, iaitu mendapat respon daripada peserta untuk mereka jawab soalan. Tengok ada tak. Arahan tu ada dekat atas. Sebab saya pun cuba-cuba juga kan, apa contohnya macam teknik ni berkesan tak berkesan dalam Facebook Live kan. Betul. Saya rasa pukul berapa kita boleh habis sesi ni? Saya rasa dah habis dah soalan. Okey. So ada penutup sikit, mungkin dalam lebih kurang 10-15 minit lagi boleh habis. So saya rasa saya akan cuba pastekan link ni. Okey. Ya, macam mana ni? Okey. Copy link address, saya akan paste dalam Facebook Live. Okey. Yes. Okey. Kita dah ada dah. Okey. So kalau kita tengok kat sini dah ada orang tulis
So kalau kita lihat saya secara tak langsung boleh melibatkan audience punya participation dalam inilah kita punya pembelajaran So macam gini, pada pandangan saya pada pandangan saya online learning menyediakan saya untuk bersedia untuk menggunakan alam digital. Okey. Contohnya alam pekerjaan di mana kebanyakan kerja harus disiapkan atas talian. So ini antara tool yang saya gunakan untuk saya laksanakan semasa pembelajaran atas talian. So itulah contoh yang sesuai kot. So saya rasa saya akhirilah saya punya perbentangan. Ada apa-apa boleh hubungi saya di dalam Facebook live saya. So terima kasih banyak Syahrul, kepada Halimah, pada semua daripada Reveal Consultant. So saya ucapkan tahniah. So kalau apa-apa kita hubungi di Facebook live daripada ini. Reveal Consultant akan Hello doktor. Ya. Teruskan. Okey, hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Muhaizam Musa kerana sudi meluangkan masa dan kongsikan banyak ilmu kepada kami, dan saya percaya semua soalan-soalan yang ditanyakan tadi kita dah pun dapat jawapan, dan kita dah pun boleh lebih bersedia dari segi mental dan fizikal untuk hadapi kita punya online learning ni dan jadikan sebagai satu new norm. Okey, sebelum saya akhiri webinar kita pada petang ini, saya akan serahkan kepada Syahrul Rahman, iaitu Ketua Kumpulan Reveal Consultant, untuk sepatah dua kata bagi mewakili kumpulan kami, iaitu Reveal Consultant. Dipersilakan Syahrul. Hello, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Terlebih dahulu saya mewakili kumpulan Reveal Consultant mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti seminar cabaran sistem pembelajaran online di universiti ini. Juga tidak dilupakan kepada speaker yang telah dijemput khas daripada UUM, Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhaizam Musa. Kepada pensyarah kami bagi subjek KUT 405 ini, seminar dalam media baru, Dr. Hanif Suhail bin Abu Bakar. Terima kasih kerana memberi peluang untuk kami menimba ilmu baru dalam menganjurkan seminar online ini. Harapan saya semoga semua dapat manfaat hasil sesi perkongsian bersama penceramah. Semoga kita bertemu di lain hari. Dengan ini saya menutupi sesi webinar ini dengan hashtag stay at home. Kita jaga kita dan semoga kita dihindari dengan wabak COVID-19. Terima kasih. Saya lepas kepada Bahayanya ucapan daripada ketua kumpulan kita tamatkan sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Muhammad Muhaizam Musa dan juga Dr. Hanif. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa duduk di rumah dan jaga kesihatan anda. Terima kasih. Bye-bye.